Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Uh, yang berbahagia Tuan Pengarah uh, dan sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini hari yang ke-25 kita berpuasa di Ramadan, dan hari ini kita buat tadarus pada pukul 9 pagi. Sebelum-sebelum ni kita dah buat dekat dengan 11 kali dah. 11 hari kita buat pukul 5 hingga pukul 6. Oleh kerana hari ni kita start masing-masing start hijau, masuk pejabat belah Kedah, maka kita buat start daripada hari ni sampai ke hari Khamis ni, insya-Allah kita buat pukul 9 pagi, setiap pukul 9 pagi. Apa saja kot. Jadi kita start dengan sambung tadarus kita dan tadabbur kita apa nama ni hari-hari lepas, di mana kita dah baca start daripada surah Al-Mulk, surah Tabarakallazi, sampailah habis dah juz yang ke-28 tu, 11 surah. Hari ni kemarin kita baca surah Amma Yatasaalun, 12 hari lah. Dan hari ni adalah hari yang ke-13, iaitu surah An-Nazi'at. Jadi sebelum kita nak baca tu, saya nak sikit kita berkenalan dengan surah An-Nazi'at ni. Surah An-Nazi'at ni surah yang diturunkan di Mekah. Dia ada dalam 40 ayat lebih kurang, 47 ayat gitu. Dan An-Nazi'at ni makna dia ialah sejenis sekumpulan malaikat. An-Nazi'at, sekumpulan malaikat yang kerja dia ialah cabut nyawa. Cabut nyawa dengan keadaan, dengan cara cabut yang sangat kasar, sangat bengis. Sebagaimana kita tahu, malaikat yang cabut nyawa ni ialah Israel. Israel ni nama kepada seorang malaikat yang cabut nyawa. Di belakang dia ataupun di bawah-bawah dia ni ada 2 kumpulan atau 2-3 kumpulan malaikat yang kerja dia sama juga cabut nyawa. Sebab tu ada ulama kata hok jom cabut nyawa ni malaikat seorang tu nama Israel sebagai ketua dia. Dan ada malaikat-malaikat lain lagi, katanya setiap orang ni disediakan satu malaikat untuk nak cabut nyawa. Maknanya saya ada malaikat, dia tunggu masa cukup ajar siapa time, maka dia cabut. Cuma kita tak tahu malaikat yang nak cabut nyawa kita ni malaikat yang lagu mana. Kerja cabut nyawa tu hok cabut secara kasar sebagaimana Nazi'at ni ataupun Nashitat. Ada sejenis malaikat lagi, ayat yang kedua tu An-Nashitat. Ni Nashitat ni maksudnya malaikat yang cabut nyawa tapi cara halus. Jadi tu cerita mengenai surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ni dia sambung cerita Amma Yatasaalun. Surah Amma Yatasaalun tu. Di mana di akhir surah Amma cerita mengenai perihal hari kiamat. Cerita mengenai perihal hari kiamat. Orang-orang yang diseksa dari kiamat tu minta nak balik jadi tanah mula. Maknanya nak duduk masuk kubur semula. Orang-orang yang dia dah rasa dia akan kena seksa pada hari kiamat tu, nak lepas apa ni, pada hari lepas timbel, lepas gapo, dia nak kena seksa dari neraka, maka dia kata ya laitani kuntu turaba. Oh kalau boleh ke aku nak jadi tanah semula, tak si hidup, tak si bangkit semula. Tu akhir surah Amma, surah Naba. Jadi ayat surah apa nama ni, surah An-Nazi'at ni sambung cerita tu lah. Dalam surah ni kalau kita boleh bagi, kita bagi kepada 7 perenggan, 7 perenggan ataupun 7 buah cerita dalam surah Nazi'at ni. Ayat 1 hingga ayat ke-10 cerita mengenai pentadbiran Allah ataupun cerita mengenai malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk nak cabut nyawa, untuk nak mengurus segala
urusan alam ini, maka dia sebut dalam ayat 10 ayat ni. Nanti kita baca naziat, ada nasyitat, ada sabihat, ada sabiqat, ada mana 4 jenis malaikat tu saya sebut dalam 4 ayat pertama tu. Satu naziat. Naziat ni ialah malaikat-malaikat yang kerja dia cabut nyawa dengan senjuh tarik dengan cara kasar. An-nasyitat, yang kedua jenis malaikat cabut nyawa juga, tapi malaikat ni cabut nyawa dengan cara yang lembut, cara yang halus. Kita harap nasyitat ni lah duduk dengan kita ni. Lepas tu as-sabihat, malaikat yang begitu pantas bergerak pantas, naik turun daripada langit, turun bombing dari bombing, naik langit kerana nak melaksanakan perintah Allah. Maknanya ada sejenis kumpulan malaikat yang pergi-mari kali supaya kalau di tempat kita ni, kalau tempat kita ni manusia ni berkali mak dispatch kau apa gitulah. Jom pergi-mari tak lekat dia opik. Tapi pergerakan mereka begitu pantas. Sebab di antara langit dengan bumi ni, kalau perjalanan manusia biasa, kecanggihan manusia boleh habis maksimum boleh jalannya 500 tahun. Untuk pergi ke langit, 500 tahun untuk balik bumi. Maknanya, tu dengan kenderaan, dengan transport paling cepat. Tapi malaikat ni lagi cepat, berkali 2-3 kali sehari. Duk main turun naik langit turun bumi ni. Dan malaikat yang keempat ialah malaikat as-sabiqat. As-sabiqat ni malaikat yang berlomba-lomba, maknanya kerja dengan pantas juga, yang berlomba-lomba untuk nak melaksanakan perintah Allah. Segala arahan surat perkeliling Allah tu, malaikat ni dia tak duduk dia, maknanya tidak akan tangguh, tidak gapo. Tu cerita dalam 10 ayat pertama tentang pentadbiran urusan kerajaan Allah. Kita ni kalau Tuhan tak royak dia urusan kerajaan dia lagu mana, kita tak tahu. Tapi Allah dah cerita secara umumnya lagu tu pentadbirannya, di mana dia adalah kerajaan yang maha besar, menjaga alam ini. Dia yang mencipta dan dia menguruskan alam ini, dia memerintahkan alam ini, dan kaki tangan kerajaan dia ialah para malaikat. Ayat perenggan yang kedua ialah ayat yang ke-11 hingga ke ayat 14. Ayat 11 hingga ayat 14 ni ialah perenggan kedua yang dia nak mengajar kita dalam 3-4 ayat ni, ialah supaya kita ni jangan sombong dan jangan rasa besar hati, jangan rasa keras kepala. Dan kita semua hendaklah kita beriman dengan Al-Quran ni. Manusia ni, kita ni hebat mana kita pun tak tahu. Macam benda-benda ni lah, benda-benda 10 ayat awal cerita tentang pemerintahan dunia, gapo semua ni, alam ini, kita tak tahu. Maka kita tak ada sebab alasan untuk kita nak sombong, untuk kita nak berasa hebat, untuk kita nak berasa cerdik, untuk kita nak berasa segala-galanya kita. Nah, kita hanya disuruh taat dan patuh kepada ajaran beriman dengan ajaran Al-Quran. Ini 3-4 ayat yang sebagai perenggan kedua. Perenggan yang ketiga dalam surah Nazi'at ni ayat 15 sehingga ayat 26. Dalam dekat 10 ayat gitu. Perenggan ni mengandungi dalil-dalil adanya hari kiamat. Adanya hari kiamat, adanya hari akhirat, tapi dari prospek sejarah, dari perspektif sejarah. Di mana Allah cerita dalam ayat 15 hingga ayat 26 ni, cerita mengenai Nabi Musa. Cerita mengenai Nabi Musa. Lagu mana tahu nak tukar baris ni. Nak tukar muka surat. Lupa cari ni tipas ni. Jadi cerita mengenai Nabi Musa dengan Fir'aun. Di sebalik cerita Nabi Musa dan Fir'aun, sehingga akhirnya Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan akhirnya tenggelam Fir'aun tu dalam laut. Cerita ni kalau kita buat kajian atau kalau ahli tafsir ditafsirkan, inilah tanda dalil akan berlakunya hari akhirat. Cerita tu dia motif cerita Nabi Musa dengan Fir'aun ni, nak ayat kita itulah dalil awal sebelum Nabi kita ada lagi, sudah ada dalil menunjukkan bahawa satu hari akan berlakunya hari akhirat. Ayat yang ke-27 hingga ayat 33 dalam surah ni merupakan perenggan yang keempat. Cerita yang keempat yang mengandungi dalil
adanya hari akhirat melalui sifat-sifat Allah, sifat rububiyah Allah. Sifat rububiyah ni kita belajar ke tauhid ni ada dua, ada tiga, iaitu satu tauhid uluhiyah, dua tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni ialah pentadbiran Allah. Rububiyah ni pengurusan Allah terhadap segala makhluk ciptaan dia. Dia urus setiap sesuatu. Jadi dari proses kejadian manusia, dari proses kejadian makhluk ni juga menjadi dalil bahawa adanya satu hari akhirat. Macam penciptaan manusia daripada janin, daripada titis air mani jadi kepada janin, lepas tu lahir ke dunia jadi baby, jadi bayi, makin besar, lepas tu muda, lepas tu tua, sakit, mati. Ni merupakan dalil. Ini merupakan dalil ciptaan Allah ini, dalil adanya hari akhirat. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-41 merupakan perenggan yang kelima. Cerita mengenai ancaman azab kepada pendusta dan yang engkar. Dan juga ganjaran nikmat kepada orang-orang yang bertakwa. Biasa dalam Quran, dalam mana-mana surah pun bila Allah cerita tentang ancaman seksa orang yang deraka, orang yang lawan Allah, dia akan selitkan pula selepas tu dengan nikmat-nikmat dan ganjaran yang sangat baik kepada orang yang taat. Begitu juga kadang-kadang dalam Quran itu dia mari nikmat taat dulu, nikmat kepada orang yang taat, balasan baik kepada yang taat, yang patuh, yang beriman. Lepas tu di akhirnya Allah akan ceritakan ancaman pada orang-orang yang derhaka. Jadi biasanya Allah akan kepik dua-dua sekali, akan kepilkan dua-dua sekali. Azab seksa dan juga nikmat bahagia kepada orang yang taat. Ayat yang terakhir 42 sampai 46 ni perenggan terakhir, perenggan ke-6. Allah nak cerita dalam 2-3 ayat ni ialah orang-orang yang takut, menceritakan bagaimana hak perihal orang-orang yang takut kepada Allah dan semasa dia hidupnya dia akan sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi hari akhirat. Maknanya matlamat hidup ni ialah nak bersedia ruang masa 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup kita ni sebenarnya sebagai ruang masa untuk kita membuat persiapan untuk menuju ke hari akhirat. Jadi ayat 42, 43, 44, 45, 5 ayat ni Allah ceritakan bagaimana orang yang bertakwa, orang yang beriman, dia sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi hari akhirat. Supaya dan dia membuat pilihan yang terbaik semasa hidup ni supaya dia tidak menyesal dan dia tidak akan diseksa merana hidup dia semasa di akhirat esok. Itulah serba ringkas cerita mengenai surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Jadi kita lepas ni kita akan tengok ayat ni lah. Kita tak translate lah ayat-ayat ni dan kita pakat baca 2-3 ayat sore. Kalau berani baca tu, patut berani baca, dengar saja tak pedah. Sebab mendengar Al-Quran ni sama standard dengan membaca. Kita dengar Quran sama dengan kita baca sebenarnya. Sebab tu kalau tanya orang baca Quran, kita dia suruh duduk senyap. Ada ayat Quran tu fa'iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila diperdengarkan bacaan Al-Quran, sama ada dia baca sendiri ataupun dengar kaset atau rekod baca, maka fastami'u lahu, maka hendaklah kamu dengar, wa ansitu, dan hendaklah duduk senyap untuk dia. Jadi sebab orang baca Quran dengan orang dengar Quran itu sama-sama boleh pahala. Sama-sama boleh pahala. Kita dengar orang baca Quran. Sebab tu ada mazhab kata mazhab Hanafi, Maliki ke apa tu. Bila Tok Imam masuk semaya, Tok Imam baca Fatihah, kita dengar, maka kita tak perlu baca dah. Padang dengan hak dia baca lah. Standard tu sama. Tapi mazhab Syafi'i kita tak. Kalau dalam semaya, Tok Imam baca pun kita kena baca juga. Kita kena baca juga. Tapi ada mazhab-mazhab lain cukup dengan hanya mendengar. Kita dengar Tok Imam baca Quran tu, kita tak perlu baca dah.
Kalau nak senang ikut mazhab tu lah. Nak belajar sikit bab mazhab tu. Tapi nak ayat sininya bahawa baca Al-Quran ni tak semestinya kita baca boleh pahala. Tentulah bila kita baca memang boleh pahala. Kita dengar pun boleh pahala serupa dengan kita baca. Apa lagi bila kita dengar orang baca Quran tu dan kita tengok Quran, tengok mazhab. Kita dapat tengok mazhab. Dan kita perhati huruf-huruf dia. Perhati, tengok Al-Quran ni pun bukan baca, bukan dengar. Tengok Quran boleh pahala dah. Oh, dah. Tengok Al-Quran boleh pahala dah. Sebagaimana ada cerita, tak tahu cerita betul tak ataupun cerita dongeng ke. Ada seorang pak cik tu, dia ni tak pernah maknanya amal ibadat tak banyak, duit banyak, tak ada duit banyak. Tapi bila dia mati, dia dimuliakan oleh Allah. Rupa-rupanya, dia ni tak pandai baca Quran, tapi setiap hari dia buka Quran sampai lebuk Quran tu. Sampai lebuk apa tahu? Ada lusuh Al-Quran. Lunyai Al-Quran ya. Sampai lunyai Quran. Tapi bukan kerana baca, kerana tengok. Dia tengok lepas tu kat titik air mata. Sebab tak reti nak baca. Rupanya ada ganjaran. Dengar je Quran. Apa ni tengok je mazhab ni. Ya. Inilah keistimewaan kitab suci Al-Quran ini. Dan kitab ni diturunkan pada bulan Ramadan ni. Jadi itu. Kita baca. Siapa dia nak baca, boleh. Kalau tak ada orang baca, saya baca. Tak apa. Tapi dia rasa ada orang nak baca. Dia baca deh. Okey. Kursi dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّابِهَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Mana Ustaz? Mana? Ayat 2 saat ni sebenarnya sakut-sakut line. Wan nasyita. Ayat 2. Ayat 2. Ayat okey. Wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Sadaqallahul azim. Dengar ke tak? Dengar. Dengar. Mana ada jawapan? Dengar. Beres. Dengar. Kau nak sama lagi? Pada sekat tu dulu. Cumanya saya tak reti nak tukar muka surat ni, tak tahu mana tukar muka surat ni. Kita Quran tengok kau sakta ni. Boleh. Kena cari Quran Sebabnya tak jumpa cari. Kalau beres ada Quran depan. Tak jumpa cari tempat nak paste nak connect muka surat. Okey, teruskan. Kita tengah cari ni. Okey. Ayat ni. Ayat ni dah. Tatba'uhar. Ayat ni Ustaz Zahra ke? Tatba'uhar radifah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة
فإنما هي زجرة واحدة Ayat 12. فإذا هم ها Ulang semula ayat yang 12 tu. ya, Bu. Idza qalu tilka idzan karratun khasirah. قالوا Idza halki. إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة Si boleh tak sebut si? ثيرة قالوا Jangan syirah. Tadi macam syirah. قالوا تلك إذا كرة خاسرة boleh Ustaz Nipis sikit lagi Zul. Ustaz Aywa. Zul ya. Boleh dah, boleh dah. قالوا Karratun khasirah. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى Bisa. Allah. mana tu ayat berapa Ayat ke-14 tu 14. nak jadi ta. 14. فإذا هم بالساهرة Bisa. بالساهرة سينة Okey. فإذا هم بالساهرة ساهرة Okey. berarti ayat mana ayat ke-15 هل Berabi ya. Boleh dah tiba. هادي الله العظيم sambung pula Ayat ke berapa ni? 15. ayat 15 Ayat 15. Ustaz tak tunjuk nak tu ayat nampak berapa. tu. Hal ata. Ya, bawah sekali ya. Siapa nak baca ni? Silakan siapa nak baca silakan. Baca ni. Tak ada tu. Awek. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwadi. Wiadi nak video dia. Kawek. Kawek baca. Hal ataka hadisu Musa iz anadahu rabbuhu bil wadi muqaddasi tuwa idhab ila Iznada. ada anak Jadi ulang semula. Bukan izana, iznada. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى Ada lu. Sadaqallah bagaimana dulu. Sadaqallahul azim. Dulu. Okey, beres. Terima kasih. Tak boleh nak
present Quran. Organ Rasul. Boleh present. Oh, dia ada masalah. Ada masalah. Tu pengaruh Tak tu. apa. Nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasara fanada faqala ana Syah. rabbukumul mana Ustaz? Fahasya. Boleh? Fahasyara. Fahashara fanada fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Dia dengan bila guna la'ibratan li. Semula la'ibratan lima. Okey. La'ibratan lima. Inna fi dhalika la ibratan lima yakhsha. Semula. La'ibratan lima. Man pula. La ibratan liman yakhsha. Tak mak dia. Bunyi ke tak ni? Nun simpan lah. Tu dengar lah. Liman yakhsha. Semula inna fi dhalika laka inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. Boleh. Ayo. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Mana ni? Jangan main di amis ayat apa ni ulang semula. Amis sama ayat mana Ustaz? Ulang semula. Ayat nombor? Ayat 27 tadi. Ayat berapa? Ayat 27. 27. Amis sama. Okey. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Boleh? Boleh. Dia kedak. Teruskan. Rafa'a samkaha fasawwaha. Sadaqallahu azim. Kita tengok deh. Kita tengok deh sahabat deh. Ada satu tempat ni dia unik ni ayat ni. Ayat Rafas apa nama tu? Antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Ni dia ramal kalau kori-kori sahu. Akan baca dia berhenti di samak tu. Lepas tu dia sambung satu perkataan je. Banaha. Ni satu keunikan. Contoh ada jing bawah tu. Ada jing di atas tu. Tapi selepas dia tu ada satu perkataan saja. Jadi dia baca amit sama. Dia berhenti sekat tu. Banaha. Itu satu macam yang masyhur lah gitu. Sambung seperti saat ni pun boleh juga. Tapi saja nak cerita bahawa ada keunikan sikit-sikit. Okey? Okey, terima. Cik Azhar. Kaib Ustaz Sumber tu. Tak habis hari ni ke main lagu ni. Kita minta orang Japing. Siapa dia ada ni? Orang Japing. Minta Ustaz. Ustaz Zu ada ni. Mana? Ustaz Zul. Problem lah, aduh. Problem tak apa. Tu boleh. Kita
Tak boleh, Dengar tu? tak boleh. Dengar. Cuba baca. Dengar. Ayat berapa ni? Siapa baca? 28. Ayat 28. Rafa'a Siapa baca? samkaha Okey. fasawwa. Ustaz Azhar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya mana fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Okey, sadaqallah. Sadaqallahul Oh, bagus tu. Ada tu. Ayo. Ada berapa ayat lagi? Mana baca dah man? Mana Ruh Khalil lah. Tuan pengarah. Zul boleh? Haji Z tu, mute Haji Z tu. Apa dia baca ni? Senyap tumpah bunyi senyap ni. Kopi Romli. Apa baca? Boleh kah? Pada is ke tu? Ya, is. Okey, is. Okey, kita thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها صدق الله العظيم. Orang lain pula sambung. Okey, bagus. Ni saya sambung ngelah. Dah habis. Okey, saya sambung dah ni dah. Ada Berapa ayat lagi ni? ayat kau. Kau berapa ayat? So ayat ya. Tak apa, kita habis. Okey, kita habis dah. Ayat berapa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Sebenarnya banyak itu. Seayat itu. Okey, terima kasih semua kepada sahabat-sahabat kita yang sudi bersama kita pada pagi ni. Jadi kita start start daripada hari ni, esok lusa dan sampai hari Khamis kita akan mana bunyi tu?
kita akan sama-sama bertadarus pada pukul 9 hingga pukul 10 gitulah lebih kurang, ataupun tak siapa kot. Dan pada hari Khamis nanti kita ada majlis penutup lah, majlis penutupan, tidak majlis khatam tapi majlis penutup. Sebab kita start dah habis satu juz dan insya-Allah kita berhabis juz yang ke-30 ni sampai ke surah An-Nas. Dan pada hari itu adalah kita buat majlis penutupan sikit, kita dengar ucapan daripada pengarah, dan kita harap berjaya lah program kita ni, dan insya-Allah Japim akan cuba untuk bagi siji ya kepada yang menyertai, mai sekali tak pedah, ikut sekali tak pedah, 2 kali ke ataupun setiap tag ke, dan masuk dengar saja pun tak pedah. Maksudnya tidak apa nama ni, tidak baca Quran pun tak apa, dengar pun tak apa. Petanya ada ke Ustaz? Petang ni tak ada lah. Kita buat Tak ada hari ni. Kita buat hari ni je. Mana pagi tengah hari esok pula. Apa ni pagi esok. Kira waktu. Kira waktu tu. Jadi terima kasih semua. Ada siapa nak kata apa-apa? Tak ada kalau tak ada, kita tutup majlis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Ustaz. Salam, terima kasih kepada pengunjung-pengunjung baru ni ada. Assalamualaikum.